الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu, wahai golongan yang engkar, bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. Padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Lagi ditugaskan menulis amal-amal kamu.
Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan sesiapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. Dan mereka sentiasa berada dalam azab seksaannya. Dalam azab seksanya. Tidak gaib daripadanya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Hari itu ialah hari seorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat terakhir surah Al-Infitar. Surah yang ke-82 pada juzuk yang ke-30. Bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-19. Selepas Allah Ta'ala menjelaskan tanda-tanda akan berlakunya kiamat dan kebenaran penegasan tentang kebangkitan semula manusia untuk dihimpunkan. Dan selepas Allah menyebut tentang nikmat-nikmat yang pelbagai kepada manusia dan keingkaran manusia kepada perintah Allah SWT dan keimanan padanya. Maka Allah menjelaskan sebab mereka terpedaya, sebab mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah akan sifat mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Bila mereka tidak percaya pada hari kebangkitan, maka mereka meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Dan sesudah Allah Ta'ala memerintahkan, menggalakkan manusia supaya melakukan ketaatan dan memberi amaran akan bahayanya maksiat yang akan ditulis oleh semua, yang akan ditulis semuanya oleh para malaikat penjaga amalan. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan pada ayat-ayat yang kita bacakan ini bagaimana manusia terbahagi pada dua golongan. Sama ada golongan yang mendapat nikmat atau golongan yang diazab dan kekal dalam neraka. Dan Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan betapa dahsyatnya hari kiamat dan huru-haranya ketika setiap diri bersendirian tanpa punya kekuatan. Dan Allah Ta'ala bersendirian dengan kuasa yang mutlak. Pada hari itu, dengan penghakiman dan juga kekuasaan. Bila Allah Ta'ala berfirman, Kalla, bal tukadzibuna biddin. Perkataan kalla, sambungan kepada ayat yang sebelum ini kita baca. Bila mana Allah berfirman, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu terpedaya? Dengan sifat Allah yang maha baik, maha penyayang, maha pemberi kurnia dan nikmat kepada kamu. Apakah kamu menyangka bahawa nikmat yang Allah berikan kepada kamu dan segala anugerah yang Allah berikan kepada kamu menandakan bahawa Allah Ta'ala tidak murka dengan perbuatan kufur kamu? Atau menandakan Allah Ta'ala tidak akan mengazab kamu? Kerana orang-orang kafir terpedaya. Kalau sekiranya kami dilaknat dengan perbuatan kami tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kenapa kami masih ada nikmat? Kenapa kami berada di tanah haram dan tak kena apa-apa? Kami berada di tanah haram. Tanah yang kebiasaannya kalau membuat maksiat tu kena. Kami tak kena pun. Kami makin kuat, kami gagah. Maka Allah menempelak mereka. Apa yang menjadikan kamu terpedaya dengan sifat Allah yang penyayang? Apakah kamu menyangka Allah tidak akan mendatangkan azab kepada kamu? Yang kita sebut semalam, bahawa dalam sunnatullah ada peraturan waktunya.
Bila sampai waktunya, maka Allah pasti menghukum setiap yang melakukan penderhakaan pada Allah. Innallaha yumli 'alal zalim wa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah memberi tempoh kepada orang-orang zalim. Tetapi bila sampai masanya, Allah tidak akan melepaskannya. Maka Allah Ta'ala berkata, kalla, jangan perangai macam tu. Jangan kamu menganggap bahawa bila kamu tak kena apa-apa hukuman lagi di sini, kamu tak nampak lagi balanya di sini, lalu kamu berterusan melakukan kemaksiatan, melakukan pencabulan hukum hakam, bahkan mengkufuri setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Jangan sesekali begitu, kata Allah. Kalla, jangan buat macam tu. Bal tukadzibuna biddin. Antara sebab kamu tidak mau beriman, antara sebab kamu tidak mau patuh pada Rasul, kerana kamu tidak percaya akan adanya kiamat. Kamu cuma percaya adanya dunia. Dan ini Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain. Bila Allah berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Mereka yang orang kafir menyangka dengan harta yang mereka punyai, mereka akan kekal di dunia. Dan sebagaimana ayat-ayat yang lain, yang bagaimana manusia menganggap seolah-olah kehidupan ini cuma di dunia. Dan habis dunia dah tak ada apa-apa. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami cuma binasa kerana peredaran waktu. Nanti sampai waktu kami mati dah selesai. Dah tak ada cerita lain. Tak ada episodnya. Maka Allah menempelak mereka. Apa sebab mereka kufur? Apa sebab mereka tidak mau beriman pada Rasul? Apa sebab mereka tidak mau melakukan kebaikan? Sebab mereka tak percaya hari pembalasan. Dan siapa pun yang percaya pada hari pembalasan, yang diperintahkan, yang disebut oleh Allah Ta'ala, pasti dia akan jadi baik. Pasti dia akan jadi orang taat. Pasti dia akan jadi orang soleh. Sebab dia mengetahui dunia ini tempat ujian sementara, hidup sementara, dia akan dibangkitkan pada kehidupan yang sebenarnya. Kemudian kata Allah, wa inna alaikum lahafizin. Sedangkan sesungguhnya setiap perkataan kamu, setiap perbuatan kamu ditulis oleh malaikat yang menjaganya. Kiraman katibin. Itu malaikat yang mulia yang mencatat setiap perbuatan kamu. Ya'lamun ma taf'alun. Mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Sepakat para ulama, sama ada orang Islam atau orang kafir, ada malaikat pencatat. Kerana itu Allah menggambarkan akhirat kelak, ada yang mendapat buku catatan tangan kiri. Ada yang mendapat buku catatan tangan kanan. Untuk menunjukkan bahawa orang kafir juga ditulis amalan mereka. Yang ini ada malaikat kiri kanan yang akan mencatat setiap perbuatan mereka berdasarkan ayat ini. Wa inna alaikum lahafizin. Allah menyebut kelompok yang tidak mau beriman, tidak mau percaya hari kiamat. Kata Allah, penulis-penulis yang sentiasa mengawasi kamu, yang mencatat perbuatan kamu, yang tahu apa yang kamu lakukan. Disebut dalam beberapa hadis tentang sifat malaikat ini. Kata Nabi SAW, akrimu al-kiram al-katibin alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain. Hendaklah kamu memuliakan malaikat yang mencatat kamu, yang tidak pernah berpisah dengan kamu melainkan dalam dua keadaan. Malaikat yang mencatat amalan manusia, dia tidak pernah berpisah dengan manusia melainkan dua keadaan. Yang pertama, al-jinabatu, yang kedua wal ghaitu, ketika berjunub, yani ketika bersetubuh. Malaikat yang mencatat ini tidak akan berada bersama. Dan ketika mana ghaib, ketika mana qada hajat, kencing ataupun berak. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghatasala ahadukum falyastati bi jurmi ha'itin aw bi ba'irihi aw liyasturhu akhuhu. Bila seorang itu mandi, paling kurang dia menjadikan dinding-dinding itu sebagai benteng dia, atau unta sebagai bentengnya, ataupun saudara menutupnya. Maksudnya jangan telanjang terdedah orang nampak. Dia kalau telanjang tertutup, okey sikit. Telanjang yang terdedah, gunakan unta untuk menyekat. Ya tak ada orang nampak, saya terbuka. Atau dinding-dinding tertutup. Atau kawan saudaranya tolong angkat kain tutup. Penutup. Di hadis yang lain, diriwayatkan, innallaha yanhaakum 'anit ta'arri.
Allah melarang kamu daripada bertelanjang. Fastahyu min malaikatillah allazina ma'akum al-kiram al-katibin. Maka malulah kamu dengan malaikat yang sentiasa bersama kamu, al-kiramil katibin, malaikat pencatat yang mulia. Allazina la yufariqunakum illa inda thalasi halat, yang tidak akan berpisah daripada kamu melainkan 3 keadaan. Hadis tadi 2, hadis yang kedua ini menyebut 3 keadaan. Yang pertama al-ghaitu, ketika mana qada hajat, kencing atau berak. Yang kedua al-jinabatu, ketika mana bersetubuh. Yang ketiga wal ghuslu, ketika mana mandi. Fa idza ghtasala ahadukum bil ara', bila seorang mandi di kawasan lapang, falyastatir bi thawbihi, maka hendaklah dia menutupnya dengan pakaiannya, au bi jurmi haitin, ataupun dengan dinding pagar, au bi ba'irihi, ataupun dengan untanya. Dua-dua hadis ini menyebut keadaan di mana malaikat pencatat amalan tidak akan bersama dengan manusia. Tetapi bukan bermaksud dia tak tahu. Bukan maksud tak tahu. Kerana Allah memberikan pengetahuan sebagaimana Allah sebut tentang sifat mereka, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa kamu buat. Dia tahu. Walaupun tak bersama, tak bersama bolehlah. Kalau macam tu kita buat maksiat dan jambang je lah. Ketika berak buat maksiat. Ketika kencing buat maksiat. Dia tak akan jadi macam tu. Dek mulia malaikat ini dia tak berada pada 3 keadaan. Yang pertama qada hajat. Yang kedua ketika mana suami atau isteri bersetubuh. Dan yang ketiga ketika mana mandi. Mandi dia tak akan mendekatinya, tapi dia mengetahuinya perbuatan tersebut. Sebab itu para ulama memakruhkan bercakap ketika mana berak atau kencing, dan makruh ketika mana berjimat. Jadi makruh kalau seorang tu tengah berjimat bercakap. Cakap hal Palestin. Orang berjimat cakap hal Palestin. Tak boleh. Sebab apa? Sedih sangat. Dia kalau bercakap pada hal-hal yang berkait dengan hubungan tu tak apa. Walaupun begitu sebagian ulama kata bercakap tu makruh kerana malaikat akan catat juga. Maka diam. Ketika mana berak kencing diam. Oh, kalau kita tengok petua orang Melayu kita ada petua. Dia kata petua nak suruh kuat gigi. Ajar ke budak-budak lah. Bila berak kencing, maka gigi tu diketatkan. Rupanya itu petua supaya jangan cakap. Betul. Supaya gigi kuat. Bila tengah berak kencing, gigi kuat. Jangan cakap, jangan bersembang sebelah ni. Kalau bersembang dengan keadaan menengok, melihat aurat, maka hukumnya haram. Bersembang tanpa keperluan, hukumnya makruh. Artinya kadang-kadang suami bila air, isteri ajak bersembang kat luar. Tak habis lagi sembang, ajak bersembang. Jadi orang sembang, suami tengah qada hajat, isteri pun ajak sembang, cerita. Tadi pasar beli apa? Kawan ni tengah buat projek ni, cerita buat pasar. Lepas ni kita pergi bank pula sekian-sekian. Perbuatan itu dimakruhkan. Tapi dalam keadaan melihat aurat. Kalau suami isteri dia tak ada aurat lah. Kalau orang lain. Dan kadang sembang tu aurat, itu perbuatan dimurki oleh Allah dan haram. Dan kadang tidak, dan kadang menutup aurat. Kita sebelah menyebelah jirang, kita kan mengamalkan semangat kejiranan sampai ke jamban. Semangat kejiranan. Dia jamban sebelah, kita sekian sembang, dimakruhkan. Ini pandangan sebagian ulama tentang hukum cakap. Bahkan malaikat mengetahui sekiranya seseorang itu berazam untuk buat sesuatu. Ditanya pada Sufyan Ats-Tsauri tentang sifat malaikat ini, ialah dia tahu apa yang kita buat, dia tulis apa yang kita lakukan. Baik tahu pengetahuan malaikat tadi bukan sekadar kerana dia bersama dengan kita. Sentiasa bersama. Bukan kerana pengetahuan yang Allah jadikan hubungan antara malaikat pencatat dengan manusia. Hatta kalau sekiranya dia ada hamma bihasanah, dia berazam untuk buat baik ataupun berazam untuk buat jahat. Ketika mana Sufyan Ats-Tsauri tanya, "Kaifa ta'lamun malaikatu annal 'abda qad hamma bihasanatin aw sayyi'atin?" Bagaimana malaikat tu tahu seorang hamba itu, seorang manusia itu bercita-cita nak buat baik ataupun nak buat jahat? Macam mana? Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, "Iza hammal 'abdu bihasanatin wajadu minhu rihal misk wa iza hamma bisayyi'atin wajadu minhu rihal natan." Bila seorang hamba itu berniat buat baik, malaikat mendapati ada bau wangi. Dan bila seorang itu berniat nak buat jahat, malaikat ada bau busuk. Rihan natan atau rihan an-natni. Disebut natan lah, mudah sikit sebut. Natan ataupun muntin, bau busuk. Kalau seorang hamba tadi niat nak buat baik, malaikat bau wangi. Kalau seorang hamba tu niat nak buat jahat, malaikat bau busuk.
Begitu alamat-alamat yang diketahui oleh malaikat. Kerana Allah mensifatkan malaikat pencatat ini yang disebut sebagai malaikat hafazah. Dengan 4 sifat. Iaitu pertama hafizin, iaitu amanah, jaga. Dan malaikat ini kiraman, yang baik, yang mulia. Dan malaikat ini katibin, menulis, mencatat. Dan malaikat ini tahu apa yang kamu tak tahu. Dia tahu apa yang kamu lakukan. Jadi jangan ingat malaikat ni tak tahu apa yang kita buat. Buat macam mana, hatta yang disebut dalam kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau seorang itu bercita-cita nak buat baik. Hamma dia panggil. Ham ni mana nak buat sangat dah. Nak buat satu benda dan bila baik yang diinginkannya ada bau wangi. Kalau buruk maka ada bau yang busuk. Kemudian sesudah Allah menyebut amaran kepada manusia yang tidak mau beriman pada hari akhirat, maka secara berani buat sekadar maksiat. Dengan menyangka tak apalah, kami tak percaya hari kiamat. Kami tak percaya ada kebangkitan semula. Kami tak percaya adanya hisab. Mereka tak percaya tadi, mereka berani buat jahat. Dan Allah beri amaran. Ingat, di sisi kamu ada malaikat yang memerhatikan kamu, yang mencatat perbuatan kamu, yang menulis kecil ataupun besarnya. Kemudian kesudahannya, bila mana nanti dipaparkan catatan tersebut, innal abrara lafi na'im. Maka orang yang berbakti di kalangan kamu, yang taat di kalangan kamu, maka tempatnya dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kejahatan, yang tidak beriman dan syirik kepada Allah, mereka akan berada dalam neraka jahim. Mereka akan masuk ke dalamnya dengan kepanasannya. Mereka akan dihina dengan sehina-hinanya. Mereka kekal selama-lamanya. Fala yaribuna anha. Neraka ini tak akan berpisah daripada mereka. Maknanya tak ada rehat. Orang kafir masuk neraka tak ada rehat. Dia jangan menyangka bahawa ada waktu rehat, ada waktu dia boleh relax dulu, kemudian diperbaharukan balik azab sebagaimana dibayangkan seksa-seksa di dunia. Tidak begitu. Tentang hukuman kat dunia, orang kena penjara, dia ada waktu rehat, ada waktu makan, waktu minum, waktu baca buku, waktu main jin. Itu penjara dunia. Tapi tidak hukuman di hari akhirat kelak. Tiada kerehatan itu. Kalau nak makan pun makan buah zakum. Minum air menggelegak. Semuanya bentuk azab. Dengan makna la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Tak diringankan, tidak direhatkan. Ringan pun tak, berehat pun tak. Maka ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk dalam neraka ini pada hari kiamat kelak. Ya, kat dunia tak masuk lagi. Neraka akan mereka masuk akhirat kelak. Wa ma hum anha biraibin. Dan neraka itu tidak akan berpisah daripada mereka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa yang, ilmu apa, pengetahuan mana yang menjadikan kamu tahu bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Macam mana kamu nak tahu dahsyat hari kiamat? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Sumber mana kamu nak tahu betapa dahsyatnya kiamat? Kerana tiada sumber yang beritahu tentang kiamat melainkan daripada Allah. Kerana Allah yang mengadakan kiamat. Tak ada orang tahu kedahsyatan. Kamu jangan duduk reka sendirilah, oh kiamat ni kita orang boleh rehat, nanti kita duduk sekian-sekian. Ni cerita tentang kiamat milik Allah mutlak. Cerita tentang bagaimana huru-hara kiamat hanya pengetahuan Allah mutlak. Cerita tentang bila kiamat, pengetahuan Allah mutlak. Cerita tentang bagaimana alamat-alamat itu terjadi dan bila, ini ilmu Allah yang mutlak. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu macam mana? Kamu tahu melalui mana tentang kiamat? Kamu tak tahu. Kerana Allah yang menciptakan ini tahu semua. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apa yang Allah ciptakan, Allah yang Maha mengetahui. Halus ilmu Allah, yakni detail ilmu Allah pada semua perkara. Berhubung dengan ayat ini, kata para ulama, wa fi hadza tahdidun azimun lil usah. Ini suatu amaran yang keras kepada orang kafir dan kepada para penderhaka yang tak nak percaya hari kiamat, yang sentiasa melakukan kejahatan. Maka Allah memberi amaran yang amat keras. Diriwayatkan salah seorang khalifah Islam namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika mana dia berada di Madinah,
dalam perjalanan menuju ke Mekah. Dan dia bertemu dengan seorang ulama namanya Imam Abu Hazim rahmatullahi alaihi, tabi'in yang mulia. Lalu dia bertanya, "Kaifal qudumu 'ala Allah ghadan?" Wahai Abu Hazim, esok-esok kita jumpa Allah macam mana? Macam mana keadaan kita jumpa Allah? Lalu jawab Abu Hazim, "Ammal muhsin fakal ghaibi yaqdamu min safarihi ala ahlihi." Adapun orang yang baik seperti orang yang bermusafir jauh lalu bertemu kembali dengan keluarganya. Gembira tak? Kita musafir jauh-jauh, lepas tu balik jumpa anak isteri kita. Kita gembira. Ini contoh yang baik. Begitu keadaan dia jumpa Allah. Wa ammal musi'u, adapun orang jahat, fakal abik yaqudumu ala maula, seperti hamba yang melarikan diri daripada tuannya lalu kembali pada tuannya. Pasti dia tahu dia akan dihukum. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik bila dengar kenyataan Abu Hazim, fabaka, dia pun menangis. Lalu berkata, laita sya'ri ma lana indallah. Bagimanalah keadaan dan kesudahan kita di sisi Allah. Mana satu kita ni? Kata Sulaiman bin Abdul Malik. Faqala Abu Hazim, wahai Abu Hazim, nak tahu bagaimana? A'rid amalaka ala kitabillah. Lihat, letak amalan kamu pada neraca kitabullah. Qal fi ayyi makan min kitabillah. Ayat mana yang menjelaskan hal itu? Kita nak tahu kita ni jumpa Allah bagaimana? Lalu kata Abu Hazim, ni amalan kita ni letak pada neraca Al-Quran. Lalu kata Sulaiman bin Abdul Malik, ayat mana yang kami boleh letak amalan kami ini pada neraca Al-Quran yang menjelaskan kami baik atau tidak? Lalu katanya ayat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kalau kamu orang baik, dalam syurga. Kalau kamu orang jahat, maka dalam neraka. Lalu kata Sulaiman bin Abdul Malik, fa aina idzan hiya rahmatullah? Habis kalau begitu, mana rahmat Allah? Sebab kita ni bercampur bau, baik pun buat, jahat pun buat. Yang Tuhan suruh pun buat, yang Tuhan larang pun buat juga. Maka di mana rahmat Allah? Maka jawab Abu Hazim, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat pada orang buat baik. Maksudnya orang yang senantiasa nak buat baik dengan niatnya, dengan perbuatannya, dan dengan keazaman dia untuk tinggalkan kejahatan, orang ni rahmat Allah dekat dengan dia. Walau dia buat jahat, tapi ada keinginan untuk taubat. Walau dia belum buat baik, ada niat nak buat baik. Maka rahmat Allah datang pada kelompok dan golongan ini. Maka jangan menjadi golongan yang tak nak fikir buat baik. Tak ada niat buat baik. Tak fikir nak berhenti buat jahat. Maka orang ini tak akan dapat rahmat Allah. Setiap kali seorang itu ingin menjadi baik, apatah lagi kalau dia buat baik, maka rahmat Allah mula datang meliputi dia. Sebab itu kita dah beritahu, biar niat kita sentiasa ada nak buat baik. Biar kita keazaman kita sentiasa nak tinggal kejahatan kita, nak buang perangai-perangai buruk kita. Biar ada benda tu. Jangan tak ada. Kenapa? Dengan keazaman tadilah rahmat Allah menghampiri kita. Kalau kita tak pernah fikir nak berhenti buat jahat, tak pernah fikir nak tambah kebaikan dan ketaatan, tak pernah fikir untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, selepas menceritakan tentang apakah maklumat yang kamu tahu tentang kedahsyatan kiamat. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kedahsyatan ini, sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat tentang kedahsyatan ini. Antaranya Allah Ta'ala menyatakan pada ayat yang kita bacakan ini, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana setiap orang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jangan kata nak selamat orang lain. Diri sendiri sahaja tak boleh selamat. Diri sendiri sahaja tidak boleh menguruskannya. Diri sendiri sahaja tidak boleh memberi manfaat. Apatah lagi nak beri manfaat pada orang lain. Contoh, kalau kita sakit, macam mana kita nak ubat orang sihat? Kita sendiri sakit. Kalau kita lemas, bagaimana nak tolong orang lain yang lemas? Kalau kita dalam penjara, bagaimana nak tolong orang yang juga dalam penjara?
Sebab itu Allah menyatakan hari ini dahsyatnya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Setiap diri tak mampu tolong dirinya sendiri. Tak mampu beri manfaat pada dirinya sendiri. Wal amru yauma idzil lillah. Hari itu mutlak milik Allah. Kalau pun orang tu kata, tak apalah kita harap syafaat tu, syafaat ni. Even sebut syafaat pun, dia dengan izin Allah. Kalau kita sebut syafaat, tak apa Ustaz, saya syafaat orang ni. Syafaat itu sendiri tak boleh berlaku melainkan dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang mampu beri syafaat kalau tidak kerana izin Allah? Kalau Allah tak izin, maka Allah tak bagi. Kerana Allah meletakkan beberapa peraturan syafaat. Antaranya ialah orang kafir tak boleh beri syafaat. Itu secara mutlak. Tak ada pun. Yang tak akan diberikan. Di antaranya orang yang Allah Ta'ala putuskan untuk mereka ini mendapat azab. Dia selesaikan urusan mereka dengan azab. Ada dosa, bakar dulu. Hukum tu untuk satu tempoh. Untuk satu tempoh. Kemudian barulah diberi syafaat ataupun Allah Ta'ala nak mengampunkan dia. Maka ini peraturan Allah. Bila Allah kata tak akan ada boleh beri syafaat melainkan dengan izinnya. Maka Allah letak peraturannya orang kafir tak diizinkan. Untuk mendapat syafaat. Siapapun hubungan kekeluargaannya. Yang kedua, orang yang Allah telah putuskan untuk masuk neraka satu tempoh. Maka orang ini tetap masuk juga. Dihukum, kemudian Allah Ta'ala keluarkan, kemudian ketika itulah datangnya pengampunan Allah. Ini dua golongan tak. Jadi, sebab itu manusia tak tahu, kita tak tahu. Mana kita harap syafaat orang tu, orang ni. Tetapi, apakah syafaat itu berlangsung sebelum seorang diputuskan masuk neraka? Atau mungkin selepas tu? Maka ini di luar pengetahuan kita. Sebab itu ayat-ayat yang lain menerangkan tentang kedahsyatan kiamat. Yang sama dengan ayat ni. Bila Allah SWT menyatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada hari setiap orang tidak boleh tolong orang lain. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Dan ayat yang lain, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm. Hari ini setiap kejahatan dibuat pasti kena hukum. Hari yang tiada kezaliman. Dan Allah menyebut dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari seseorang itu lari daripada saudaranya, ibunya, ayahnya, isterinya, anak-anaknya. Setiap seorang sibuk dengan urusannya. Kalau nak bagi syafaat, masing-masing sibuk. Masing-masing bimbang. Jadi jangan duk berangau syafaat ni. Itu cerita kemudian. Ceritanya sekarang, Allah beri peluang kita hidup. Umur, usia kita. Maka beramal soleh. Jangan duk harap. Yang benda yang kita harap-harapkan, bimbang, kita tak dapat. Itu disebut dalam hadis. Yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. La amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani Hashim, beramallah kamu sendiri. Aku tak boleh tolong kamu. Kata Rasulullah SAW kata, aku tak boleh tolong kamu. Bukankah Nabi pemilik syafaat? Rasulullah tak boleh tolong secara mutlak kerana ia perlu izin Allah. Tak boleh tolong mutlak. Hatta Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah i'mali fa inna abaki la tughni anki syai'a. Wahai Fatimah, beramallah kamu, ibadahlah kamu. Ayah kamu tak boleh tolong kamu. Ni ayah kamu, jangan kata, oh ayahku Muhammad SAW. Tak apalah, amal sikit-sikit. Jangan kata Rasulullah. Nabi kata, ya Fatimah i'mali. Fa inna abaki la tughni anki syai'a. Ayah kamu ni tak boleh tolong kamu. Ya, sabit syafaat Rasulullah SAW. Itu maklum. Tetapi syafaat, Allah Ta'ala ada, yang saya sebut ada peraturan. Bila Allah buka waktu syafaat, baru boleh beri syafaat. Dia tak boleh mutlak, oh saya nak syafaat sekarang. Tak boleh, dia ada waktu dia. Waktu pengadilan Allah, waktu sekian-sekian, dapat Allah jatuhkan hukuman sekian-sekian, maka boleh Allah Ta'ala akan kebuka pintu syafaat ini untuk Nabi dan Rasul dulu. Dan setiap mereka terhad. Tak ada seorang boleh untuk syafaat semua orang. Semuanya terhad. Adapun syafaatul uzma, syafaat teragung Nabi SAW, hanya untuk mempercepatkan hisab. Itu syafaatul uzma. Adapun syafaat untuk sekian-sekian, maka ini ada masing-masing ada batasan.
Tak ada orang dapat mutlak. Nabi SAW yang paling banyak beri syafaat. Pun begitu ada yang masih ada lagi ni. Maka Nabi-Nabi lain pula. Nabi-Nabi lain. Sehingga habis Nabi, maka Allah izinkan orang beriman. Allah izinkan pada malaikat. Allah izinkan anak-anak yang beri syafaat pada ibu bapa. Maka Allah izinkan para syuhada memberi syafaat kepada keluarga. Allah izinkan para hufazul Quran memberi syafaat kepada keluarga. Tapi dia ada tempoh dia, bukan terus. Bukan sekarang nak beri syafaat, tak boleh. Allah akan putuskan. Dihukum ke, dia azab ke, jemur dulu ke untuk satu tempoh, nunggu dulu. Ketika mana orang semua dah ke syurga, lepas tu dia sebut Ashabul A'raf. Golongan yang menunggu. A'raf ni golongan yang menunggu. Tak tahu ke syurga ke neraka. Dia amalan mereka sama, baik dan jahat. Mereka menunggu pemberat amalan melalui syafaat. Atau melalui rahmat Allah. Pengampunannya. Dan mereka menunggu ketika mana orang yang dah berseronok dalam syurga. Waktu mereka dipalingkan wajah mereka ahli syurga. Allah seronoknya, ya Allah masukkan kami di sana. Waktu Allah palingkan wajah mereka ke neraka. Ya Allah dahsyatnya kami takut untuk ke sana. Duduk tengah macam tu, Ashabul A'raf. Duduk tengah. Tuan-tuan menunggu di sana. Dia bukan cerita menunggu kat sini, boleh main handphone. Menunggu sambil main handphone, okey lah. Sana menunggu bukan dah macam kita bayangkan menunggu mana-mana tempat kat dunia ni. Detik yang paling menakutkan manusia. Mendebarkan manusia. Kata kata Uthman bin Affan, waktu aku menunggu buku catatanku, apakah kanan dan kiri, aku lebih rela jadi tanah terus. Dia takut. Takut, tak tahu keputusan, takut. Ini menunggu. Setiap tunggu tadi adalah debaran yang cukup kuat. Bukan menunggu kat dunia ni tuan-tuan, debarnya sikit. Menunggu kat akhirat, debarannya cukup kuat. Kerana ini adalah bukan cerita soal hidup mati saja, soal abadi atau tidak abadi. Abadi dalam syurga atau sebaliknya. Inilah kehidupan sebenar. Tuan-tuan kat dunia duk berdebar, tak dapat benda tu, peluang lain ada. Debar saat ni tunggu keputusan interview. Pak tak dapat berdebar, tak boleh tidur 2 malam dah. Tak dapat. Mungkin dapat kerja lain. Ni berdebar ni tunggu keputusan minta tanah, lulus tak lulus. Tak dapat, mungkin dapat tanah lain. Kita berdebar dalam urusan dunia ni tuan-tuan. Dia ada tukaran yang lebih baik. Tetapi akhirat dia tak ada tukaran lain. Syurga atau neraka, dua je. Yang tak dapat syurga, neraka. Tak dapat neraka, maka selamatlah dia masuk syurga. Yang dibebaskan dari neraka, selamatlah dia masuk syurga. Kat sini kalau tuan-tuan tak dapat ataupun takut terkena musibah ni, mungkin dalam musibah tadi ada nikmat lain. Memanglah kena musibah accident, tapi lepas tu dia kaya, dapat insurans banyak. Dalam musibah tu ada nikmat. Oh mungkinlah musibah yang saya sebut tak dapat kerja, rupanya nak jadi token sendiri. Musibah dunia kena pecah kerja, rupanya nak lebih berjaya. Musibah kat dunia sekian. Semuanya ada tukaran yang lebih baik. Tapi tidak di akhirat. Akhirat kalau kena musibah dia tak ada ganti yang lebih baik. Sebab dia benar-benar kehidupan, bukan tempat ujian. Kat sini tempat ujian. Sebab tu jangan takut musibah di sini. Kerana ia ujian. Dia akan bertukar dengan cepat. Atau kita yang mendapat nikmat, dengan cepat bertukar je musibah. Kalau dapat nikmat seronok sangat. Oh seronok nak anak. Dapat anak je musibah dalam diri. Mula seronok sangat nak suami, nak pasang hidup. Dapat je musibah dalam diri. Yang kita seronok sangat. Mula fikir seronok sangat dapat kerja ni. Tiba-tiba musibah dengan pekerjaan tadi. Banyak mana nikmat bertukar musibah. Dan banyak mana musibah bertukar nikmat. Lepas tu kita tak bimbang sangat kat dunia ni. Berlebih kurang tak apa. Tetapi bila cerita kat sana, menunggu satu debaran yang menjadikan manusia boleh hancur. Oleh sebab itu bila Nabi SAW mengingatkan Bani Hashim, bukan mengingatkan anaknya Fatimah binti Muhammad SAW supaya melakukan amalan masing-masing. Bukan mengingatkan umat Islam. Supaya jangan cerita, oh saya tunggu syafaat. Nabi tak pernah kata, hei orang beriman, kamu jangan bimbang apa-apa, aku beri syafaat. Duduk relax-relax sudah. Semuanya musyammirun, yang bersungguh-sungguh. Semuanya sing-sing lengang. Semuanya sing-sing baju untuk beribadat. Maksudnya gambaran kesungguhan. Tak main-main ibadat. Tak ada cerita agak isteri, agak suami, tak ada. Isteri dengan semangat ibadat dia, suami dengan semangat ibadatnya, anak-anak dengan semangat ibadat. Tak ada seorang pun beriktikad ataupun bergantung kepada keturunan. Oh ini keturunan Awaqah. Tak, mereka tak pernah rasa dengan sebab keturunan Awaqah, dengan sebab keturunan Umar, keturunan sekian-sekian, hatta keturunan Nabi SAW sebagai jaminan keselamatan.
Ini orang-orang berpenyakit di akhir zaman. Sebab keturunan dia dah seronok. Saya keturunan. Saya keturunan. Walau lemah dalam amalan dan keimanan kepada Allah. Tak buat sesuatu yang menguntungkan agama. Hanya mencari habuan. Sebahagian mereka cari habuan diri. Dia menjaga keturunan dia. Dan ini bukan caranya. Rasulullah SAW tak ajar kita bangga keturunan. Setiap orang berusaha untuk beramal. Tak payah cerita keturunan kamu. Beramal. Lepas tu kita lihat bagaimana Allah Ta'ala muliakan. Pada zaman tertentu, Allah muliakan orang Arab disebabkan amalan mereka, kesungguhan mereka. Pada zaman berikutnya orang Arab itu, Allah naikkan hamba-hamba abdi. Hamba-hamba menjadi tuan-tuan guru, menjadi ulama-ulama, menjadi rujukan. Ini Atha' bin Abi Rabah hamba. Tapi dia sahaja yang diizinkan beri fatwa di kota Mekah. Dari kealiman, keilmuan, ketakwaan. Ini Imam Bukhari, bukan orang Arab. Allah muliakan dia. Sehingga hadisnya menjadi hadis paling sahih. Allah angkat. Kerana dalam apa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, Allah nak beritahu. Tak ada cerita keturunan. Ini Imam Bukhari bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Tapi dia lah paling menjaga hadis Nabi SAW. Dia paling jaga. Sehingga kitabnya menjadi kitab paling sahih. Demikian juga Imam Muslim yang datang selepas itu. Ini semua orang ajam. Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban, Imam Baihaqi. Ini semua orang ajam, bukan orang Arab. Bukan lidah Arab. Allah nak beritahu nilainya ialah kesungguhan. Bukan nilai keturunan, bukan nilai bangsa. Bukan cerita, kita orang Arab masuk syurga lah. Oh, kita keturunan sekian masuk syurga. Tak ada. Siapa yang beramal? Siapa yang bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Ta'ala. Menjauhi maksiat, maka dia selamat. Walaupun dia bukan daripada keturunan sesiapa. Sebagaimana Rasulullah memuliakan Uwais bin Amir Al-Qarani. Orang yang tak dimuliakan, hatta di kampung dia kena baling batu. Uwais ni kalau berjalan, budak-budak ambil batu baling. Sebab ini bukan sesiapa pada pandangan budak-budak. Cuma orang miskin yang banyak masa ini dihabiskan menjaga ibunya. Tapi Rasulullah SAW memuliakannya. Walau Nabi tak pernah jumpa. Dan meminta para sahabat bertemu dengannya untuk biar dia tolong doa minta ampun dengan Allah. Walau sahabat ni dah pau-pau. Sahabat-sahabat ni semua bagus-bagus. Darjat mereka jauh lebih tinggi pada Uwais bin Amir Al-Qarani. Jauh lebih tinggi. Ini sahabat. Namun bagaimana Rasulullah ajar tunduk, merendah diri walaupun kamu sahabat. Ini Uwais bin Amir Al-Qarani. Pergi jumpa dia. Yang pertama jumpa dia ialah Umar Al-Khattab. Di sebalik Umar Al-Khattab sudah dijamin syurga. Pun jumpa dia minta tolonglah doakan semoga Allah ampunkan aku. Punya takut. Dijamin syurga. Nabi dah kata Umar fil jannah. Tapi tak pernah perkataan Rasulullah tadi, ia mengembirakan. Tapi tak pernah menjadikan mereka selesai. Lagi kata ahli syurga, lagi mereka beribadat seperti ahli syurga. Kita kalau sebut awak ahli syurga, terus goyang kaki. Bulang tak pergi kuliah. Ahli syurga Ustaz. Terus tak pergi masjid, tak pergi sembahyang, ahli syurga. Tok guru saya dah jamin, ahli syurga. Ya, kesacatan agama kita. Mereka kita ahli syurga, amalan macam takut masuk neraka. Amalan. Kita yang rasa-rasa macam ahli syurga, amalan kita dah jadi amalan ahli neraka. Lalu kita tak rasa pun nak minta ampun, bertaubat. Ini perangai kita di akhir zaman. Sedangkan Umar Al-Khattab saya katakan sanggup merendah diri. Dan ini sahabat yang bernama Abu Darda juga merendah diri. Sehingga kata Uwais bin Amir Al-Qarani, kamu kan sahabat Rasulullah, kamu jumpa. Aku tak jumpa Rasulullah. Tak. Rasulullah telah menyuruh kami berbuat demikian. Kamu kena minta tolong. Kata Uwais Al-Qarani, boleh dengan syarat. Kamu juga doakan semoga Allah ampunkan aku. Pun takut juga. Walaupun Uwais dipuji oleh Rasulullah. Jumpa, minta dia doakan semoga Allah ampunkan. Tapi Uwais sendiri minta, kamu juga tolong doakan semoga Allah ampunkan aku. Ini orang-orang yang bagaimana kesungguhan mereka dalam mentaati Allah. Tak ada cerita keturunan, tak ada termakan dengan pujian. Walaupun yang memujinya Nabi SAW. Kita ni tak tahu siapa puji kita yang kita syok sangat ni. Sampai dah rasa kita ni bagus. Ini sahabat yang Rasulullah puji pun. Mereka tidak tenteram dengan pujian itu. Mereka takut. Kerana Allah SWT boleh buat apa yang dikehendaki. Fa'alun liman yurid. Allah boleh buat. Apatah lagi mereka dengar banyak kisah-kisah dahulu. Orang-orang yang nampak kemuliaan, tapi tiba-tiba kesudahannya tidak baik. Dan nampak bagus, kesudahan tidak baik.
Dan itu kita bimbang berlaku pada kita. Sebab tu tuan-tuan kita tak dibenarkan. Kita tak boleh cela orang yang asal baik tiba-tiba tak baik. Tapi anggaplah itu suatu ingatan pada kita. Ia juga boleh berlaku pada kita. Yang asal ke masjid tu tak datang masjid. Ia juga boleh berlaku pada kita. Yang asalnya orang yang kuat ibadat, akhirnya tu tak buat ibadat. Ia juga boleh berlaku pada kita. Tiada orang dikecualikan. Atau yang bercakap juga tidak dikecualikan. Semuanya perlu rasa takut dan bimbang. Dan doa kepada Allah. Dan bersungguh-sungguh. Bila Rasulullah beri amanah pada Bani Hashim. Rasulullah beri amanah pada anaknya sendiri. Bahkan Rasulullah beri amanah pada menantunya. Bahkan Nabi SAW membangunkan menantunya. Ni Ali bin Abi Thalib. Dia bangunkan. Bangun. Suruh qiyam. Jangan cerita menantu dapat kesenangan. Tak adanya. Semua orang kena bersungguh-sungguh dalam ibadat. Hatta isteri-isteri Rasulullah SAW. Tak diajar. Kamu isteri Nabi relax. Tak ada. Semua isteri Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadat. Wa iman dalam sedekah mereka. Wa iman dalam tahajud mereka. Dalam puasa mereka. Dalam bacaan Quran mereka. Bacalah kisah Ummahatul Mukminin. Dan kesungguhan mereka dalam ibadat. Hatta selepas kewafatan Nabi SAW. Bagaimana masa mereka dihabiskan. Dimanfaatkan dengan mentaati Allah. Dengan melakukan perkara yang beri manfaat. Maka ini peringatan pada semua manusia. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum.